Baiklah, menjelang bajet 2023, kita nak memberi fokus lagi kepada topik yang telah saya laporkan. Dua berita saya laporkan sebentar tadi melibatkan PKS dan PMKS. Bersedia di talian ketika ini ialah Datuk David Guru Patam yang merupakan pengasas bersama Industries Unite IU. Selamat tengah hari, selamat petang Datuk, maaf. Selamat petang. Baik Datuk, kita nak memberi fokus terus kepada laporan yang saya bacakan sebentar tadi tertumpu kepada PMKS dan juga PKS menjelang bajet 2023. Perdana Menteri sebelum ini berkata tiga bidang utama perlu diberi tumpuan untuk memastikan pertumbuhan PMKS yang mampan adalah penyertaan PMKS dalam rantaian nilai industri berimpak tinggi, pengantarbangsaan PMKS serta pendigitalan dan automasi PMKS. Jadi Datuk, adakah inisiatif kerajaan ketika ini dilihat menghala ke arah itu, Datuk? Saya percaya memang insentif ini akan berhala tujuan tersebut dan ini adalah kerana this is the first time, kali pertama bahawa kita punya Menteri Kewangan telah bertemu dengan dan berkomunikasi dengan stakeholder dari industri, daripada bisnes, dan beliau telah menerima kita punya feedback dan saya rasa ini adalah hala tuju yang baiklah. Baik Datuk, pasca COVID-19 kita lihat dapat menyaksikan banyak PMKS tumbuh, terutamanya peniaga mikro. Jadi bagaimana Datuk melihat bajet 2023 ini perlu memberi perhatian yang lebih dalam menyokong PMKS ini, Datuk? Memang saya rasa pada masa ini kita perlu targeted subsidies lah. Sebab apa? Sekarang kalau kita lihat subsidi yang diberikan, kebanyakan subsidi itu memang menuju atau yang mendapat kenikmatan subsidi itu adalah pihak-pihak macam T20 dan sebagainya. Jadi targeted subsidi ini saya rasa perlulah kita kena target subsidi kepada golongan inilah, iaitu mikro dan SME. Dan itu yang kita kena carilah jalan macam mana, sebab apa yang kita tahu challenges atau challenges bagi PKMS ini atau mikro dan SME ini sekarang pada hari ini adalah kenaikan harga raw material, barangan dan juga supply chain issue. Dan dalam masa sebulan lagi ada juga COVID Act akan mungkin perlu dilanjutkan untuk PKS dan SME supaya macam moratorium dan sebagainya, dia dapat meningkatkan cash flow. Tetapi kalau cash flow tu sekarang post-COVID, walaupun ada cash flow sekarang, tapi kalau benda dan raw material ni tinggi, maka susahlah lagi nak compete. Kalau kita kata kita nak pergi ke luar negeri, SME nak pergi luar negeri, macam mana nak compete? Jadi kalau kita ada subsidi itu terhadap raw material dan sebagainya, dia patut targeted lah sikit. Baik Datuk memfokuskan kepada isu subsidi sebentar tadi. Jadi mungkin Datuk boleh huraikan dengan sedikit dengan lebih panjang lagi, apa sebenarnya antara isu ataupun permasalahan utama yang mendominasi golongan PMKS di negara ini pada ketika dan waktu ini, Datuk? So pada ketika ni challenges bagi PMKS ni adalah cost tinggi. Sekarang kita baru keluar daripada manpower shortage ya. Jadi sampai bulan ini masih lagi ada isu tentang pekerja. Kita tahu Minister of Human Resource sudah pun memberi approval 300,000 pekerja untuk masuk ke Malaysia, tetapi proses itu memang akan mengambil masa. It cannot happen overnight. Jadi dan bila pekerja ni datang juga, cost pun sudah meningkat. Kita sekarang ada minimum wage dan sebagainya. Selanjut daripada itu juga kita mempunyai cost sekarang raw material yang tinggi. Cost basic material. Kalaupun kita nak ada business dan sebagainya, bagi syarikat-syarikat besar mungkin mereka ada reserve dan sebagainya. Tapi untuk SME dan micro SME itu adalah satu challenge yang besar lah. Jadi bagi kita, kalau kita nak melihat bajet yang kita keluarkan untuk 2023 ni, to come out of this COVID, kita perlu target the subsidi lah. Jadi target kepada golongan inilah, target kepada subsidi kepada
barang keperluan, kepada raw material dan sebagainya. Selanjutnya juga kita perlu ingat bahawa saya haraplah atau pihak kami harap mungkin ada satu GST yang lebih selesa atau fair di mana ia adalah distribusi taxation yang lebih betul. Saya rasalah yang perlu it has to be implemented lah. And finally, and more importantly adalah what is the current problem? The current problem sekarang adalah tekanan. Tekanan apa? Tekanan kerana kena bayar balik hutang bagi rental, bagi loan selepas COVID Act ni habis dan sebagainya. Jadi kita perlu untuk satu rancangan lah bagi golongan ini. Bukan saja in terms of targeted subsidy, tapi juga mungkin extension of the moratorium and extension of the COVID Act protection for a while untuk membolehkan mereka menjana sedikit profit lah. You know what I mean? Baik. Baik, terima kasih Datuk David Gurupata yang merupakan pengasas bersama Industries Unite IU. Kita memberi fokus kepada PMKS dan juga PKS menjelang bajet 2023. Terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian tersebut.